إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Sabab tujuh. Bagi apa? Wa anna kulla batil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif qad sallallahu sirra wa anna kulla batinin lahu zahirun wa aqsuhu wa syari'atu zahirul haqiqah wal haqiqatu batiniha wal haqiqatu batinuha wa anna kulla batinin, dan senya tiap-tiap yang batin dalam rohani kita, bagian rohani, bagian dalaman. Lahu zahirun, baginya ada zahir. Mana batin ada zahir, zahir ada batin, itu maksudnya. Tidak dinamakan batin melainkan ada zahir, tak dinamakan zahir melainkan ada batin, benda yang dua berlawanan. Dan akasnya sebaliknya begitu juga. Mana batin ada zahir, zahir ada batin. Dan syariat ni zahir bagi hakikat, dan hakikat itu batinnya batin syariat. Quran datang dua, ya, serentak dua. Dan Quran suruh bersihkan dua. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Hendaklah kamu membersihkan daripada kekotoran dosa zahir dan batin. Dua sekali. Kita ada unsur jasadiah, kita ada unsur ruhaniyah. Mana yang mahal? Unsur ruhaniyah itu yang paling mahal. Itulah dipanggil hakikatul insan, hakikat diri kita. Ya, dia ni yang sedang berada di alam sementara. Dulu di alam zarri, pergi pada alam rahim, masuk kepada alam, sekarang alamil mulki. Kemudian dia akan pilih naik ke alam akhirat. Ya, dia kekal, dia tidak dimatikan. Yang mati ni sangkar ataupun yang koyak rabak ni pakaian dia. Mana pakaian? Jasad kita ni lah. Jasad kita ni ibarat baju, lama-lama dia koyak, dia melopong, digabak, baling dalam tong sampah. Begitulah jasad kita, dia mati, dihumban masuk dalam mana? Liang lahat. Dia tu siapa? Kita. Hakikat insan, rohani kita tu. Dia lah yang dapat nikmat, masa azab apa semua, dia lah. Yang bercakap tu pun dia. Allah. Kalau tidak apa, kalau tak ada berbunyi apa pun, ya. Keluar je dia, habis tamam. Beli kain kapan, dimandikan, sembayangkan, bungkus, tanam, sembayang, mandi, bungkus kain kapan, sembayang, sumbat dalam liang lahat, habis. Itu dia punya apa? Akhir zakat tu je. Yang paling mahal tu dia. Dia ni yang kita nak jaga. Dia yang mengenal Allah Ta'ala. Ya, bila alam zari, Tuhan kata, alastu bi rabbikum qalu, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab sama. Tapi bila dia dah pasangkan sangka, dia duduk atas dunia, Tuhan uji dia dengan 4 ujian besar. Nafsu, ad-dunya, al-bi'ah, suasana. 4 dia kena habis, tuan-tuan. Tunggang, langgang, terbalik, terbongkang, macam-macam. Yang tinggal sikit, wa qalilum min ibadiyash syakur. Yang syukur ke Tuhan tinggal sikit, tuan-tuan. Kalau tidak, dulu sama, tuan-tuan. Ya, maka dia tu kita kena jaga. Ya, dia tu kita kena jaga. Biar dia bersih sebagaimana dia datang. Wa musilatil salasah, wa musilat, mana ditamsilkan as-salasah, 3 perkara. Ya. Bil jauzah. Syariah kal qasr, az-zahid wa tariqah kal lub.
Kalubul khafi. Dan dimisalkan tiga itu dengan buah keras ataupun buah nyong, buah kelapa. Maka syariat seperti kulit luar, tariqah seperti kulit dalam tempurung dia. Wal haqiqatu kadduhn. Maka hakikat ialah dia punya iaitu minyak dia tuan-tuan. Jadi kita nakkan minyak dia. Tapi nak dapat minyak dia kena kupas kulit luar. Kena buang kulit dalam, ya, baru dia dapat. Jadi maknanya kena lalui 3 proses dia kena lalui. Iaitulah syariat, tariqah dan hakikat. Syariat tu apa? Antak budahu. Kamu sembah akan di zahiratan. Yang memandu dia apa? Ilmu fiqh. Untuk mengemaskan amalan syariat kita biar tepat dengan sunnah Nabi SAW. Kena ta'ala. Wa tariqah, yang memandu dia apa? Ilmu tasawuf. Ya, nak mandu dalam. Antak sudah mukasad akan dia. Dan ilmu hakikat ialah campakkan makrifat daripada Allah Ta'ala. Ya, Tuhan campakkan kurniaan dia sehingga dia dapat sampai kepada hakikat makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Apa dia? Antashhadahu, bahawa kamu musyahadah akan dia. 3 peringkat. Allah. Kalau di syariat aja ada yang sabut gitu. Ya. Tapi 3-3 ni dimisalkan dari segi pihak tashrif. Ya, mulia. Mana syariat itu satu benda yang sangat mulia. Tariqah itu lagi mulia. Hakikat itu kemuncak kemuliaan. Itu maksudnya. Jangan seperti mana ilmu-ilmu sesat yang ditamsilkan benda ni dengan wajah tahkir. Tak boleh. Dia wajah tashrif, mana mulia, bukan wajah tahkir. Tahkir dia menghina. Kau ngaji apa macam? Itu kulit je. Gaya dia bercakap tu menghina, murtad orang tu, kafir jawab dia. Ya, sebab syariat daripada Allah Ta'ala. Tarikat pun daripada Allah Ta'ala juga. Hakikat pun semua daripada dia. Ya, jangan dia menghina, jangan. Man tasawwafa bila tafaqqukin faqad tazandaka. Kata Imam Malik, siapa yang ambil hakikat tasawuf saja, tak ada syariat, maka jadi kafir, zindik, na'udzubillah. Ya, wa man tafaqqaha bila tasawufin pula, siapa yang ambil fiqh luar ni, tasawuf tak nak ngaji, hakikat tak nak ngaji. Dia buat kepala dia. Jawab dia apa? Iaitu faqad tafassaqa, dia akan jadi fasik. Dia mati musiran alal kabair, mengekalkan dosa-dosa yang besar. Dia tak ada tasawuf, riak dia tak kenal, ujub dia tak kenal, sum'ah dia tak kenal, afatun nafs, penyakit-penyakit dalam dia tak kenal. Ya, boleh tak bahaya besar. Dia mati dalam keadaan dosa besar. Na'udzubillah. Orang kata tak pernah jumpa doktor, dia tak nak cek macam. Dia mati mengejut ni. Orang kena jantung lah macam-macam. Dia tak nak cek. Kan? Pergi cek boleh tahu. Dan hakikat itulah kamu musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu 3 perkara itu. Syariat wa tariqah. Dalam kitab Hidayatul Azkiya dia kata inna tariq syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fasyari'atun kasafinatin fasyari'atun kasafina wa tariqatun kal bahr summa haqiqatun durun wala. Sungguhnya jalan yang diikut dari Rasulullah SAW itu ada syariatnya dan ada tariqahnya dan ada hakikatnya. Ya, bahawa syariat itu seperti perahu. Tarik itu seperti dimisalkan macam lautan. Laut kena ikut laut jalan. Kemudian hakikat itu apa dia? Ialah durun wala, permata yang mahal harga. Duduk di mana? Di dasar laut. Dia kena menyelam dalam. Dia kena menyelam dalam jalan kerohanian. Bahawa dia akan dapat permata mutiara makrifat, mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, dia mula dapat sebenar-benar kenal apabila dia menduduki nafsul mutmainah. Dia duduk mutmainah, dia boleh start. Dia start dapat pembukaan hakikat. Makrifat yang sebenar dia akan dapat. Ya, kemudian dia akan naik tu lagi. Ya, naik pada mutmainah, radiyah, mardiyah, kamalah, mukamalah, naik 7 lapis itu. Mana bawah dia nafsul lawamah, mana mula bawah sekali nafsul amarah, naik atas sikit lawamah. 3 peringkat ni dia belum jejak. Dia belum berjejak tangga, maknanya sebenar-benar makrifat akan Tuhan. Musyahadah dia belum dapat. Ya. Alim sebesar mana pun, ulama sebesar mana pun, 4 mazhab tu, alim fiqh, alim apa, mana besar pun kata Imam Ghazali, darajat dia duduk darajat kedua. Ya. Segi nafsu dia duduk darajat lawamah.
Dia nak naik mutmainnah tu pun jarang-jarang. Ya, lawamah tu dia mencela. Sebab tu dia mencela kejahatan. Sebab tu kalau ceramah pun berapi-api kan. Memang dia marah. Kita anti kemungkaran, kita anti kezaliman, kita kena tumbangkan, betul itu. Ya, tapi jiwa dia nak mutmainnah dengan Tuhan kurang. Tak tetap lagi tuan. Ya, masih lagi unsur nafsu tu banyak lagi. Kadang ceramah berapi-api, bangun tidur pukul 6. Ceramah malam berapi-api tuan, nak putus tali mic. Bangun subuh pukul 6. Minta subuh mu'alaf. Dia patut kumpat dia ada tertengah semayang dan mengalihkan air mata dengan Tuhan dan merayu dengan Tuhan. Sebab malam tu Tuhan tengok kan, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tu Quran sebut tatajafa. Orang mutmainnah ni dengan tempat tidur digenggang dan kita buat tidur rapat. Yang melekat kan, seronok tidur lebih seronok menghadap Tuhan. Itu boleh naik mutmainnah kan. Ya. Nak cam tengoklah. Nafsul lawamah ni, nafsul amarah tu paling teruk. Itu langsung dari ibadat semayang tu. Ya, dia tanya, semayang zuhur berkat? 2. Dia rupa dia pemut derma, dia mengakalkan orang. Pakai kopiah, orang tanya asar berkat? 2. Betul? 3. Oh. Memang tak semayang. Rekaan semayang dia tak tahu. Kan? Tanya masjid pun dia tak tahu mana masjid. Itu nafsu kebinatangan haiwan. Dia kerja makan tidur, dia mencekik itu. Bila ada pilihan Tuhan, Tuhan angkat sikit, beri hidayat ke dia. Dia pun sedar. Bila sedar tu dia boleh mencari ilmu. Dia mula beramal. Maka semangat iman dia dah kuat. Dia suka pada kebajikan, suka amal saleh. Ya, suka kepada amalan Islam, cara Islam, dan dibenci kepada kejahatan, mungkar, maksiat, kezaliman, semua ditentang. Tapi diri dia sendiri belum tetap. Dia sendiri itu belum tetap. Jatuh bangun lagi. Kadang mata tengok maksiat, mulut cakap maksiat, ya, makin terjebak lagi. Bila terkena dia cepat bertobat, nangis tobat Tuhan. Kena balik jatuh bangun, belum tamkin, belum bertetap. Dia Tuhan angkat sikit lagi dia naik mulhamah. Ini mula mendapat ilham Rabbani. Selalu dia dapat ilham yang baik, futuhat yang baik, ya. Kadang mimpi dia banyak mimpi yang baik-baik dia dapat, ya, selalu. Ni asyik mimpi kena kejar rimau je. Ya, kadang mimpi anbiya, kadang mimpi para sulaha, ya. Dia ada warid ke dalam sudut, dia ada warid. Mana warid pembukaan pendalaman, kita rasa dalam tu banyak warid dia dapat. Itu dipanggil apa? Nafsu mulhamah, dia dapat ilham. Fa alhamah fujuraha wa taqwaha. Tak tu. Bila dia berjejak satu, dia ada pom Tuan buka, dia duduk mutmainnah, nafsu dah sedap sikitlah. Dia dah mula tenang. Tuan uji dengan kesenangan, lambakan dunia pun dia tak akan hanyut. Dan Tuan uji dia melepik dengan kesusahan pun dia tak akan beranjak. Dia tetap jadi ibadullah, hamba Tuhan, ya. 2 ujian mesti kena kan. 2 ujian mesti kita kena. Sama ada ujian kesenangan atau ujian kesusahan. Dia tak beranjak. Kalau bau dah hanyut, tu tak boleh pakai. Guru kuat, bila kena uji dah habis dah. Kena zikir dah habis dah. Gaji 50 RM. Cakap dah. Jadi orang jahil. Ya, kesian dia. Ataupun diuji dengan kesusahan. Dia melatah. Oh, tak boleh dah, tak tahan budak itu. Ya. Macam-macam tuan-tuan. Jadi mutmainnah tidak. Dia tetap. Sebab tu Tuhan panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, ya. Ya mutmainnah irji'i, kembali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan diridai. Adkhuli fi ibadi, masuklah dalam senarai hamba-Ku yang terpilih. Abdi di sini ulama tafsir kata ialah abdun litaksis. Hamba abdun lil qahri. Tahu abdun qahri? Abdun lil qahri ni macam pahat dengan penukul, sekali tolak sekali jalan. Sekali tolak sekali jalan. Dengar kuliah, dengar ceramah semangat, rajin sikit. Ya. Ya, jendelikan lidah kan. Antara hu'iyah has atau yatruku ya. Kalau kau biarkan dia pun
Kebanyakan jadi ulama penjilat hingga lupakan hukum Allah Ta'ala. Anjing, siapa kata? Quran sebut kamasaluhu, bandingan dia macam dahsyat ni. Sebab tu para mukasyafah ahlillah yang tuan buka kasyaf tu, dia tengok dengan nampak tengok rupa anjing ada, rupa keldai ada, rupa babi pun ada. Ya. Yang mana maknanya apa? Rupa anjing tu rupa dia. Ya. Ada yang tak yakin dengan rezeki Tuhan, tu macam rupa anjing kan. Sebab anjing dia tak kenal rezeki Tuhan. Anjing bila tuan dipiara dia, tuan ni orang kaya. Mana tokek dia nak jaga ni, yang dia pakai kuli. Jadi yang bagi makan hari-hari ialah kuli dia. Jadi anjing ingat tu lah tuan ni. Tuan ni sebenar datang, tuan dia disalahkan. Sebab dia tak kenal tuan. Begitulah manusia. Dia nampak asbab, dia tak nampak musabbibul asbab. Pemberi itu Allah Ta'ala tak nampak. Dia nampak orang yang jadi sebab. Akhirnya pemberi ni dia lawannya Tuhan. Agak di lain, kalau ada kecil itu agak di lain kan, ya. Itu maknanya innamal bai'u antaradin. Sungguh jual beli ialah rida meredah. Dia tak ada unsur gharar, tipu daya tak ada. Islam dia nak macam tu, cantik, bersih. Tiga benda yang mulia. Syariat mulia, tariqah mulia lagi, hakikat mulia lagi. Macam kita bandingkan Nabi Musa AS dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mana mulia? Nabi Musa mulia. Sebab dia Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, 4 pangkat. Kenapa? Tapi kalau nak banding dengan Rasulullah SAW, Rasulullah lagi mulia. Sebab dia Sayyidul Mursalin, penghulu segala Rasul maknanya. Banding pihak tu. Jangan banding pihak takhir, tak boleh. Menghina. Banyak ilmu sesat ni tu lah. Itu air tu kulit share. Main-main ni. Yang kita nak isi kata. Kata mana ada isi tak ada kulit. Semua buah ada kulit. Yang tak ada kulit, tahi kan. Dia nak tahi tak tahulah. Kemudian wal khalqu aqsamun du'afa wa hum al awamu wal khawas wa hum al awliya wal khawasul khawas wa humul anbiya. Bermula makhluk Allah Ta'ala ni beberapa bahagi. Dia ada berperingkat-peringkat, bertingkat-tingkat darajat dia tak sama. Pertama, segala daif, orang yang daif imannya, dia itulah mereka segala orang awam. Macam kita ni lah ya. Orang awam biasa ni. Orang tak masuk lain makrifat ke Tuhan lagi, panggil awam. Ya. Nafsu dia pun tak duduk mutmainnah. Dia duduk mutmainnah, jawab dia ni arif billah. Maka taraf bahawa arif apa? Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang makrifat betul dengan Tuhan, dia musyahadah Tuhan dan tiap-tiap benda yang dia tengok. Pokok dia nampak Allah Ta'ala, dia tengok laut dia nampak Allah Ta'ala, dia tengok langit dia nampak Tuhan. Semua nampak apa tu? Nampak bil basirah, dengan makna syuhud, bukan nampak mata kepala. Mata luar nampak makhluk, itu maksud dia. Dia buka mata luar, mata dalam terbuka. Kalau tengok luar di dalam tak terbuka, itu belum arif lagi tuan. Itu ma'arif mungkin. Belum arif lagi tuan ni. Dia tak duduk tangga tu lagi tu. Dia orang awam. Dan sifat naluri orang arif ni apa? Ya, itulah wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Itu dalam hikam Ata'iyah Ibn Atta' sebut al-arif la yazalu tiraruh. Orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala ni, hati dia sentiasa fakir dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan tiada saat. Walaupun hidup rumah banglo besar ada, hati dia bergantung dengan Tuhan. Ya. Itiran ni orang panggil apa? Siddatul fakri. Ulama misalkan macam kita naik perahu atau naik kapal, tiba kapal pecah, kita terkapai-kapai tengah laut. Macam mana tu hati kita dengan Tuhan? Bulat kan? Begitulah hati arif setiap saat. Bukan dalam majlis zikir dia, setiap saat. Hati dia bergantung dengan Ta'ala. Satu. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararu. Sini kita lebih. Dan sini kita tombang ni. Ya, wala yakunu ma'a ghairillah. Tak ada selain Allah Ta'ala menyejukkan hati dia, tak ada. Hati dia sedap, seronok, lazat dengan Allah dia. Dia tak ada ambil langsung sedap dengan makhluk, tak ada. Kita sedap dengan ni, main ni, hobi ni, sedap tu, sedap makan, dah habis dah, hancur kesedapan. Sedap nikmat ni kan, benda besar tu harga dia. Lazat ni, syauq, rindu, benda harga mahal. Kena beri dekat dia. Kena beri ke dia. Kita beri pada makhluk, tengok rosak.
kita bersedap dengan makhluk. Seronok dengan makhluk sana. 50% sana target, 30% dia dah target. Dah tinggal dengan Tuhan 10% ni. Itu yang bila semayang diangkat dia takbir, belum habis doa iftitah, dah hancur. Belum rokok dah terbagai, dah pergi jauh. Kan? Siap pergi Australia dengan semayang, tengok tempat terbakau. Dia baca berita ni kan, angkat takbir dengan semayang ni tengok. Dahsyat Australia. Yang dia tengok terbakau. Kan? Yang menjaga kira untung. Tengok dia senyumnya dia panak, rupa hari ni banyak untung. Senyum dia semayang. Belum rokok dah terbagai. Itu taraf arif, itu ma'arif kan, bukan ma'arif. Semayang dia jadi tong sampah, macam-macam benda dia masuk ni. Itulah khianat kita dengan Allah Ta'ala. Khianat kan. Sebab kita telah menyalahi apa yang Tuhan nak. Tuhan kata dalam Quran, wa aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kamu menghadap kepada aku. Tiba-tiba kita semayang, kita hadap benda lain. Macam cikgu mengajar, pandang sini, cikgu kata. Dia tengok dia dekat belakang dia main handphone. Memang kena baling dengan cikgu. Duster. Degil sangat dia tampau yang kuat dia. Bila dia suruh pandang, kita tak pandang macam. Ya, maknanya kita tidak mengambil. Kita kalau orang panggil tak menyahut, dia buat. Aku panggil dia tak menyahut, kecil hati aku. Kita ulin zuru, pandang apa yang ada langit. Supaya apa pandang? Boleh nampak dia kebesaran dia, keagungan dia. Paling tidak pun pada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok. Kata. Untuk tengok apa? Nak tengok luar ni, tengok luar memang kita tengok dia. Ya, supaya kita memandang kebesaran di dalam semua makhluk yang kita lihat. Sebab makhluk dia panggil cermin. Bila kita tak pandang, itu nak naas jawab dia. Itulah dia tuan-tuan, dia taraf tu. Bukan senang nak duduk, tapi bila Tuhan tarik dia boleh duduk. Ya. Tuhan tarik jazbah atau hak Tuhan. Habis. Jadi yang pertama dipanggil dhaifun, mereka segala awam, dan kedua ni golongan khawas, orang pilihan, VIP. Mereka segala waliullah, aulia. Ya. Ni ada sesekali engkar wali mana? Cerita wali dia. Engkar bahwa siapa kata apa ada wali-wali orang tu. Sebab dia telah tolak terang-terang ayat Quran. Ayat Quran kata ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ketahui dan sedarlah. Ala innal awliya Allah. Bahawasanya wali-wali, awliya jam'u waliyin, mufrad dia waliyin, awliya. Sungguhnya kekasih waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada takut, dia tak ada khazan. Sifat para awliya. Ya, jiwa dia tenang, sikit tak ada takut apa. Satu orang wali dia bersama-sama mengembala kambing, panting dia orang lain. Dia tak lari, dia diam. Bila orang tanya, Syekh, ilmu ada dekat? Dia kata, aku malu dengan Allah Ta'ala. Baru nak letakkan takut aku pada rimau, malu aku dengan Tuhan. Takut aku esakan aku tunggal, aku tauhidkan dengan dia. Kalau dapat tangga tu tak pun kan. Tangga awliya. Ya? Saya tak takut, tapi kaki dia belakang mundur. Ya, tapi kalau betul-betul di taraf tu Tuhan pusing. Makhluk tunduk kat dia balik. Man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang betul-betul gerun dengan Tuhan, Tuhan pusing karamat dia, makhluk tunduk kat dia. Banyak para aulia, ya, yang makhluk tunduk. Syekh Abi Madian At-Tilimsani radhiyallahu an, dia boleh jinjit telinga harimau. Harimau ada patah ke tengkuk penghuni kampung itu yang cari kayu api jual di kebun. Jadi di pasar cari nafkah dia. Dan dipatahkan. Dia pun mengadu hal pada Syekh Abi Madian. Abi Madian kan dekat mana tempat dia? Dia tengok, dia panggil harimau tu keluar mana. Lepas tu dia jenjit telinga harimau tu. Kau ada patahkan sumber pencarian kawan ni, sehari ni kau jadi gantikan dia. Sejak daripada itu dia keluarkan kayu hutan pakai harimau. Hari pertama bongkau lagi. Sampai kematian akhir ni, ya. Gunakan apa? Binatang buas menjadi bintang jinak. Ini dipanggil apa ni? Amrun kharikul lil adat. Benda yang mencarikan adat. Mana ada adat? Adat orang bawa pakai kaldai, dia bawa pakai binatang buas. Ini dia panggil apa? Karamatul aulia. Bila dia dapat ni, bila dia membulatkan takut dia hanya kepada Allah Ta'ala. Nanti dia kena riyadhah mujahadah. Ya, dalam tu kena nak tahu dah pusing metar gitu kan. Dia betul-betul dengan Tuhan dia. Allah. Itu dipanggil aulia,
Wali-wali dia tenang dan dia tak ada duit, dia tenang. Kita duit membonyo-bonyo dalam kocik kepada pening. Sebab apa? Tamak dia tak cukup. Dah ada 100,000 nak 200,000, dah ada 300,000, dah tak main ratus pula, main juta. Ya. Sampai duit tak boleh duduk dalam negara, duduk hantar luar negara. Apa tu cakap orang jangan rasuah. Kau aja orang rasuah, kau nak bentar rasuah. Kau bapak rasuah. Apa tu nak kata jangan rasuah. Allah, orang munafik ni teruk tuan ni. Dia penipu orang tak habis-habis. Siapa tak kenal tuan. Kita sampai berlapis-lapis keturunan pun tak habis makan kan. Tak apa kerja dia tuan. Kalau orang tak tahu, semua orang dah tahu. Tak payah cakap dah. Kalau orang tak tahu bodoh no kan. Dia nak berlakon pula. Nak berlakon membentar rasuah. Dia nak tangkap orang, tangkap dia dulu tuan, sumbat dalam. Allah, dia macam ketam ni, nak ajar orang tegak padahal dia sengit. Dan ketiganya golongan khawasul khawas, golongan VVIP ni, berdouble V dan very very important ni ya. VVIP Allah Taala. Datuk siapa dia? Itulah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ya, itu peringkat manusia. Ini dia punya pangkat-pangkat ketinggian di sisi Allah SWT yang sangat hebat tuan-tuan. Kemudian wayatarattabu ala zalik ya qauluhu asy-syari'ah lak. Asy-syari'ah apa nusatin pas syariah, diguna pas syariah boleh atau pas syariah setengah matan. Laka ayyuhad dhaif. Dan tersebab di atas demikian itulah oleh kata muallif tuan pengarang bermula syariat itu. Dan pada satu naskah dia panggil syariat, maka syariat itu bagi orang ayuhai si dhaif. Makna orang duduk syariat itu tuan dia tak masuk ke dalam, itu orang dhaif ya. Luar cantik dalam masalah. Hatta tatlubahu bil ikhlasi was sidqin wa illa fahiya alaihi lalak. Supaya engkau tuntut akan dia dengan ikhlas, dengan bersih hati kita, dan benar dengan siddiq. Dan jika tiada, maka ia di atas engkau, tiada bagi engkau. Faham? Kalau syariat ni tak bersih, kalau bersih cantik, dengan dalam dia cantik, maka dia bagi engkau. Apa makna bagi? Manfaat bagi engkau. Kalau tidak, di atas engkau. Apa makna atas? Mudarat atas engkau. Ini bahasa Arab tuan-tuan ni. Di ala dengan makna apa? Ada makna dia. Lil mudar. Kalau lam makna lil manfaat. Setengah daripada ma'anil harfi. Contoh dalam hikam tak disebut apa? Al-ilmu in qaranatu al-khasyah faraka wa illa fa'alaika. Antara guna lam dengan ala tu lain beza dia. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah. Ilmu yang kamu belajar membawa kepada rasa gerun dengan Tuhan, maka falaka lam dimanfaat, maka memberi manfaat besar bagi kamu. Wa illa jika tidak, ada guna fa'alaika ala lil mudar, mana mudarat besar bagi kamu. Sebab ilmu maknanya dia kena beramal dengan ikhlas, insya-Allah selamat dia. Dua permata kan, al ilmu wal ibadah wa huma jauharan. Dua permata yang besar, dua ilmu dan ibadah tadi. Allah. Kemudian wal haqiqatu lahu ta'ala hatta tatlubahu ta'ala bihi azza wajal la bika lahu Allah wilayat lak haisu la haisu wa binusatin li ahadin ya wala aina bi khilafin syariah. Bermula hakikat itu baginya ta'ala supaya engkau tuntutkan dia ta'ala dengan dia ya, dengan masuk jalan-jalan hakikat kita betul-betul dapat kemaskan tuntutan menuju ke hadrat azza wa jalla. Tiada dengan engkau baginya. Jadi maknanya kita menuntut tadi bukan dengan kita. Selagi kita ibarat nampak kita, maka kita belum lagi, dia jauh lagi ya, dia kena matikan pandangan. Dan tiada dengan dia bagi engkau. Sekira-kira tiada jihad, tiada pihak pada satu nasihat, tiada sakatan dan tidak dapat bersalahan syariat ya. Sebab makam hakikat dia tak ada nihaya dan kalau buka. Sebab dalam Sirul Asrar bagi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila tuan buka ni sampai mati terbuka. Hebat pembukaan dalaman.
Adapun wasyari'ah likauniha a'malan syar'iyyatan laha hududun ka kauni shalah raka'atin aw salasan wa jihad ka kauniha fardan aw naflan ya muaqqatatan aw ghairi muaqqatatin ghairi muaqqat. Maka syariat itu kerana keadaannya beberapa amal yang bangsa syarak bagi ada sakatan tahdid, ada had. Seperti misal keadaan semayang 2 rakaat, ada 3 rakaat. Yang pertama mereka ada semayang maghrib 4 rakaat. Macam-macam kesesatan akhir zaman. Maksudnya kenapa 4? Satu tu apa? Satu tu bonus. Bonus berapa ringgit. Macam-macam tuan-tuan akhir zaman. Sebab tu Syekh Ibrahim Al-Laqani kata dalam matan Jauharah, wa kullu khairin fi ittiba'i man saraf. Wa kullu khair fi ittiba'i man saraf. Tiap-tiap kebajikan itu ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Mana orang dahulu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa kullu syarr, tiap-tiap kejahatan fi ittiba'i man khalaf. Ada ikut pada orang kendian. Kendian macam-macam kan. Macam-macam bawakan hidup pelik-pelik. Makin akhir zaman ni. Dia nak menuju kepada 73 puak kan. Ya. Kulluhum finnar, Nabi. Semua terkejut ke neraka illa firqatan wahidah, melainkan satu puak ni. Tu ahli sunnah wal jamaah. Ma'ya'is minkum basaira ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alayya binawajis. Barang siapa di kalangan kamu wahai sahabatku, Nabi kata panjang umur, kamu akan tengok perpecahan umatku yang begitu banyak. Ya. Maka lazim kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku. Banyak khulafa rasyid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Ya, addu 'alaiha binawajis, gigit dengan gigi geram. Ini kinayatun an syiddati tamassul ala sunnah. Kinayah daripada kita kena pegang sungguh dengan sunnah. Ya, itu Nabi pesan kepada kita. Sebab macam-macam akhir zaman. Ya, orang sembahyang 4, sembahyang 3 dia buat 4. Macam tu. Atau 3, ya, ataupun jihad ada pihak, apa pihak seperti keadaannya fardu atau sunat. Ibadat tu ada yang fardu, ada yang sunat, kemudian diwaktukan dia atau tidak diwaktukan dia. Apa yang berwaktu? Sembahyang berwaktu, puasa ada waktu, haji ada waktu, apa tak ada waktu, zikir tak ada waktu. Zikir berdiri duduk jalan semua boleh zikir, kita ada waktu ya. Ini masa. Contoh dia. Sedangkan hakikat dia lain. Dia tidak ada hakikat dan tidak ada had. Tuan buka macam-macam pembukaan yang hebat diberikan apabila seorang hamba tadi melakukan lebih bersih dalaman dia tadi, ya. Sedangkan wal hakikatu la hadda laha wala jihah. Sebab apa? Dia besar kan, kemudian laha la fiha sirrun ma'nawiyyun li anna al-qa'im biha arifun billah. Allah. Dan satu lagi wal hakikat la hadda laha. Sungguhnya hakikat itu, apa dia hakikat? Syuhud, musyahadah. Kata kita bincang-bincang ni sifat mazmumah gini-gini tentu tak. Selagi kamu tak masuk hakikat, sifat mazmumah tidak akan hilang ala tamam. Ya. Hilangkan sifat mazmumah, penyakit dalam yang besar-besar yang hebat ni, mesti dia duduk taraf musyahadah ke Tuhan, boleh bersih. Selagi dia duduk tangga musyahadah ke Tuhan, sifat mazmumah ni tak akan boleh hilang secara total, tak hilang. Ya. Dia kena musyahadah dia terbuka aja makrifat dengan Tuhan, ketika itu hati dia tepat menghadap Tuhan, dia takkan pandang tempat lain. Bila hati tidak menghadap pada makhluk, barulah tamam pembersihan rohani dia. Riak datang daripada mana? Ru'yatul khalqi, memandang makhluk, nak tunjuk ke orang. Takabur datang mana? Sebab nak tunjuk ke orang, semua orang. Sebab itu imanu mar'i la yakunu mutakammila hatta yaranna naskal ibil musilah, kata dalam Hidayatul Azkiyah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta. Faham tak? Mana manusia tidak ada dalam hati dibuang. Itu yang dibuangkan oleh Syekh Abu Ali Al-Farmadi mendidik Al-Imam Al-Ghazali. Dia buang makhluk daripada hati dia. Ketika itu pun berterpancar nur makrifat dia. Baru dan dia dapat kelazatan makrifat sebenar. Sebab apa? Makhluk tak ada dalam hati. Selagi ada makhluk dalam hati, lagi tu habis. Tak akan tepat. Ya, dia ada gangguan. Ya, sebab ada gangguan. Sebab kena buang. Buang tu apa? Dengan memandang kebesaran Tuhan. Bila ditajalikan syuhud dengan dalam musyahadah, hati dia asyik dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, ketika itu habis. Yang lain dia takkan berpaling kita. Dia takkan herankan lagi dah. Ketika itu bersihlah jiwa dia daripada sifat-sifat
kekotoran, afatun nafs. Situ duduk rahsia dia yang dia orang kejar macam mana duduk taraf hakikat. Taraf tu pam tu buka dia habis. Nikmat senikmat-nikmat dia dengan Allah Taala. Wa itmamun naim bin nazar ilah wajhil karim. Nikmat paling besar paling sempurna bila terbuka kamu dapat melihat rohani batin hati kamu musyahadah Allah Taala. Itu nikmat besar tuan-tuan. Kayu sebelum kita berpindah, sebelum kita padam. Tu padam tuan. Padam mentul kita padam bila dan di padam tak ada apa dah. Tunggulah balasan. Adalah. Tak ada dia. Lagi nyawa kita berdenyut, naji kita berdenyut, nafas kita boleh bergerak. Ya, ini hari dia panggil yaumul amal. Sana besok yaumul jaza. Ya, sini hari nak beramal, sana hari pembalasan. Hari pembalasan tak ada makna dah. Dia menyesal apa pun orang tak layan dan tunggu jelah balasan ni. Di sinilah kita nak polon sungguh-sungguh, ya, sungguh syammir wala tazar zakiran maut tifanisyanuhu dhalalun mubin. Sensing tangan baju kamu. Mana kena bersungguh-sungguh riyadhah mujahadah. Ya, pemangkin dia apa? Wala tazal zakiran maut, jangan lupakan kematian. Tifanisyanuhu dhalalun mubin, lupakan mati sesat yang terang. Orang yang sesat tonton cerita lah mati kat dia. Yang tidak abu tidak, yang sesat kan, tuan cerita mati ke dia. Terperanjak dia. Kau ni ada kubur dia tu. Dia kata ada kubur dia apa? 3 hari nak mati, dengar lagi dah masuk trailer. Dah duduk bawah trailer. Dah qalu inna lillah dan Allah. Ada seorang tu hebat tu, dia buat rumah dia, kita tengok macam istana tu. Tak ada bumbung jenis istana. So, duduk 3 hari meninggal. Baru nak basuh kaki, malaikat maut dah sampai. Orang lain pula basuh tangan naik. Allah. Dia sedang sibuk dengan menyiapkan benda nak ditinggal. Kain kapan telah ditenun. Dia tak perasan ni. Kain kapan dia dah ditenun. Dia punya angan-angan kami jauh lagi tuan-tuan ni. Allah. Riyadhah lah tuan-tuan ni. Riyadhah wal mujahadah. Ilmu yang kita belajar dari tasawuf dia panggil pembukaan. Untuk memberi pengenalan saja. Untuk sampai tak sampai birriyadhah wal mujahadah. Dia dua tu. Riyadhah mujahadah insya-Allah ada bahagian tuan pilih dia sampai kepada makrifat sebenar. Ketika itu dia tahulah hakikat sebenarnya maha hebat, yang kelazatan maha dahsyat apabila terbuka dia dengan Allah SWT. Bersih jiwanya, maka layaklah dia masuk dalam ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man, mereka zakkaha, yang menyucikan batin hati dia. Itu jaminan Quran, dia akan selamat bila dia bersihkan dalaman dia. Kemudian wal haqiqatul haddalaha wallahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Wa inna khairal khuluqi wa ja'alna min ahli tajawuz. Wa jazib qulubana 'anil nazar wa sukuna ilaiha hatta yankashifa lana anwarul muraqabah wa masyaa'ir al-jannah.